الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومباشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib berpesan pada diri sendiri dan menyeru sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan ini diberkati di dunia dan juga di akhirat. Pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Dunia Fata Morgana. Khatib ingin mengingatkan agar kita terus melakukan kawalan kendiri dengan sebaiknya bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Khatib juga ingin menyeru kepada seluruh umat Islam, marilah sama-sama kita mengimarahkan masjid pada setiap waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kelebihan orang yang berjalan menuju ke masjid sebagai sedekah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khutwatin yakhtuha ila salati sedekah. Maksudnya setiap langkah berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 14 yang khatib bacakan pada permulaan khutbah tadi merupakan ayat tema khutbah hari ini yang bertajuk dihiaskan dan jadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, yaitu perumpamaan dan perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternakan serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali sebaik-baiknya, iaitu syurga. Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya menyatakan bahawa fitrah manusia untuk menyukai kesenangan itu, anak pinak, harta benda, kenderaan dan binatang ternakan. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberi peringatan bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara dan kita semua akan dikembalikan kepadanya kelak, dan sebaik-baiknya tempat kembali itu ialah syurga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, manusia yang cinta kepada dunia ini terbahagi kepada dua golongan. Golongan pertama menjadikan dunia ini sebagai matlamat utamanya. Fikiran, hati, perbuatan mereka tertumpu kepada kesenangan duniawi, sehingga mereka lupa bahawa tujuan mereka diciptakan di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempedulikan sumbernya dan bagaimana memenajahkan, dan semua ini akan menjadi beban di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat
sehinggalah dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia dihabiskan, tentang ilmunya, iaitu apa yang telah dia lakukan, dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dan ke mana dia belanjakannya, serta berkaitan anggota badannya yang telah digunakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Golongan kedua pula ialah menjadikan dunia sebagai jabatan akhirat. Semua kesenangan dunia sebagai wasilah jalan menuju akhirat dan mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, alangkah sedihnya kerana cintakan dunia secara berlebihan, manusia mengejarnya tanpa menghiraukan halal haram, termasuklah melakukan penipuan. Mutakhir ini terlalu banyak berita tentang jenayah penipuan dalam talian, terutamanya di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, WeChat dan sebagainya. Terlalu ramai yang telah menjadi mangsa penipuan dalam talian dan ia telah melibatkan banyak kerugian, malahan juga menyebabkan masalah sampingan seperti masalah mental dan tekanan perasaan. Terdapat beberapa jenis jenayah dalam talian, iaitu pertama, penipuan pelaburan tidak wujud. Kedua, penipuan penjamin tidak wujud. Ketiga, love scam dan parcel scam. Keempat, Macau scam. Dan kelima, penipuan pembelian dalam talian, e-belian. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bagi tempoh 3 tahun, iaitu dari Januari 2019 hingga Oktober 2021, sebanyak 48,000 kertas siasatan telah dibuka, melibatkan jumlah kerugian melebihi RM43,100 bilion. Jumlah kes yang paling tinggi dicatatkan ialah penipuan pembelian atas talian, hampir 17,000 kes. Penjamin tidak wujud 14,000 kes. Macau scam 7,000 kes. Love scam, parcel scam 4,000 kes. Kes dan pelaburan tak wujud 3,000 kes. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ajaran Islam sendiri telah memberi peringatan kepada umatnya agar sentiasa berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan melalui hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yulqul mu'min min jurdin wahidin marratain. Maksudnya tidak sepatutnya seorang yang beriman disengat sebanyak 2 kali daripada satu lubang yang sama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Khatib ini berpesan, janganlah kita terlibat melakukan jenayah sebegini atau membantu jenayah dalam talian ini seperti menjadi keldai akaun. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab, membantu pihak berkuasa membanteras jenayah cyber demi keselamatan bersama. Mengakhiri khutbah hari ini, khatib ingin merumuskan khutbah kepada beberapa intipati. Yang pertama, berwaspadalah dengan pesona dunia yang sering melalaikan manusia, dan janganlah kesenangan dunia ini mengheret kita ke lembah kebinasaan. Yang kedua, sesungguhnya dunia ini bukanlah matlamat utama kehidupan, tetapi wasilah untuk kita mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita perlu menjadi masyarakat yang bijak bagi mengelakkan kita daripada menjadi mangsa kepada jenayah cyber. Renungilah firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, siapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Mereka lah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab api neraka. Dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Surah Hud ayat 15 hingga 16. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur